أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. InsyaAllah kita teruskan bacaan daripada kitab Al-Hadis Al-Muntakhabah, iaitu dalam bab ilmu dan zikir. Bab kecilnya ialah ilmu. An Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu Tirmizi. Daripada Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling baik dalam kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi keyword yang nak di-highlight oleh penyusun musannif kita Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, melalui dia membawakan hadis ini ialah daripada perkataan belajar dan mengajar. Ini berkait dengan ilmu. Yang berkait dengan ilmu. Ta'allama wa 'allama. Ta'allama, dia belajar. Wa 'allama, dan dia mengajarkan. Di samping itu juga ia menggambarkan fadilat ataupun kemuliaan Al-Quran. Tetapi yang menjadi syahid di dalam pemetikan hadis ini ialah berkenaan dengan aktiviti belajar dan mengajar, iaitu yang bersangkut paut dengan ilmu. An Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa yawmal qiyamati tajan min nurin daw'uhu mithla daw' asy-syamsi wa misla daw' asy-syamsi wa yaqmi walidayhi hultani la yaqumu bihima ad-dunya fayakulani bima kusina bihada wa fayuqal bitahzi walidikuma al-Quran. Rawah ini telah diriwayatkan oleh Al-Hakim. Sayyidina Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya, Nabi SAW sini wa ta'allamahu, dan dia mempelajarinya dan beramal dengannya, maka pada hari kiamat akan dipakaikannya dengan satu mahkota yang diperbuat daripada cahaya, yang cahayanya seumpama sinaran matahari. Kedua-dua ibu bapanya akan dibekaikan dua pakaian cantik yang yang nilainya tidak boleh dibanding oleh seluruh dunia ini. Mereka akan bertanya, kenapa kami dipakaikan dengan pakaian-pakaian yang sebegini? Mereka akan dijawab, sebagai balasan daripada pembacaan Al-Quran oleh anak kamu. Hadis telah diriwayatkan oleh Imam Hakim, dikeluarkan dalam kitab Mustadrak dia. Mustadrak Al-Hakim ini ialah satu kitab yang Imam Al-Hakim dia telah tulis dengan maksud mengeluarkan hadis-hadis yang pada penilaiannya adalah sahih di sisi Imam Al-Hakim, dan hadis itu tidak direkodkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu maksud Al-Hakim. Jadi dalam hadis ini juga, walaupun secara kasarnya ataupun secara umumnya ia memberikan gambaran tentang fadilah Al-Quran, tetapi apa yang menjadi keyword di dalam hadis ini yang nak di-highlight kat sini ialah tentang perkataan wa ta'allamahu,
dan dia mempelajari. Jadi belajar ini proses mencari ilmu. Maknanya satu orang yang belajar Al-Quran, yang baca Quran, mempelajari Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Ini adalah proses dengan ilmu. Apa maksud ilmu? Yani maksud ilmu yang tertinggi ialah untuk kita benar-benar mengetahui perintah Allah atas kita dalam setiap masa dan keadaan. Pasti ada perintah Allah, dan apa perintah Allah itu dan bagaimana cara melaksanakannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Taala bagi taufik untuk faham, kita dapat amal dan kita dapat sampaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau-lah yang maha hidup lagi yang maha berdiri sendiri. Engkau-lah yang tidak berhajat kepada mana-mana makhluk-Mu, Ya Allah. Dan setiap makhluk-Mu berhajat hanya kepada-Mu, Ya Allah. Tidak ada satu makhluk-Mu pun yang terlepas daripada berhajat bergantung pada-Mu, Ya Allah. Hanya Engkau-lah yang melakukan apa yang Kau kehendaki. Dan apa yang Kau kehendaki pasti akan berlaku. Wahai Allah, ya Tuhan kami memohon pada-Mu dengan segala kebesaran-Mu itu, Ya Allah. Keampunan daripada-Mu di bulan Ramadan yang mulia ini. Kami mohon kemaafan, keampunan atas segala dosa-dosa kami yang kami sedar atau tak sedar, yang sengaja atau tidak, yang besar ataupun yang kecil, yang di hadapan khalayak maupun yang bersendirian. Wahai Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha mengetahui. Ya Allah, sungguhnya kami sangat mencintai-Mu, Ya Allah. Tapi ya Allah, dengan kelemahan iman yang kami ada, kami sering melakukan kesilapan dan kesalahan, Ya Allah. Maafkanlah kami. Maafkanlah kami, Ya Allah. Maafkanlah pagi dan petang kami, siang dan malam kami, subuh dan senja kami, Ya Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah kami dalam menunaikan ibadah, banyak kekurangan dalam diri kami, Ya Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami kecintaan dan kecenderungan untuk mempelajari ilmu agama, Ya Allah. Sehingga kami benar-benar memahami apa itu perintah-Mu dalam setiap masa dan keadaan, sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, janganlah Kau biarkan kami jauh daripada cahaya ilmu agama-Mu, Ya Allah. Jangan biarkan kami ini dalam kegelapan daripada mendapatkan cahaya ilmu agama-Mu, Ya Allah. Kerana ini semua akan menjadikan kehidupan kami kehidupan yang merugikan kami di sisi-Mu. Allahumma Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina Rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.